Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Hai, Assalamualaikum. Okay. Hari ni kita nak jawab soalan. Okay. Sekarang kita nak jawab soalan untuk modul 5. Okay. Kita tengok soalan 1. Okay. Rajah menunjukkan komposisi sejenis alloy. Okay. Dia ada besi, dia ada karbon. Okay. Ini yang awak kena hafal kan. Yang sesuruh awak hafal tu. Okay. Keluli apa, pewter apa, duralumin apa dia punya komposisi ataupun bahan. Okay. So untuk nama alloy ni besi dan karbon. So jawapan dia adalah keluli. Okay. Tandakan right pada atom asing. Okay. Kalau kat sini awak tengok yang mana yang banyak, besi kan. Besi yang banyak kan. So karbon sikit. Jadi atom asing dia adalah karbon. Okay, kita tengok. Nyatakan satu kegunaan alloy. Kita boleh buat bangunan. Kita boleh buat jambatan. Okay. Alright. Mengapakah alloy lebih kuat dan keras berbanding atom logam tulen? Okay, ini awak kena faham. Okay, satu awak kena bagi tahu tentang saiz atom unsur asing. Okay. Lepas tu kita akan cakap pasal dia mengganggu susunan logam tulen. Okey, supaya dia sukar untuk menggelongsor. Okey, so macam ni nak tulis. Okey, atom unsur asing. Awak cerita je lah. Cerita je. Atom unsur asing mempunyai saiz yang besar. Saiz yang besar. Besar apa? Berbanding atom logam tulen. Okey, ianya akan mengganggu susunan. Kita kena bagi tahu mengganggu susunan teratur logam tulen. Okey, dan sukar menggelongsor apabila daya dikenakan. Macam tu. Okey. Lepas tu, badan basikal lumba diperbuat daripada alloy duralumin. Berikan alasan dua kelebihan alloy ini berbanding logam tulen. Okey, kan saya cakap, okey, alloy duralumin ni dia ringan. Dia ringan tapi kuat. Awak tulis je lah, ringan dan kuat. Okey. Awak buatlah ayat sikit. Okey, kerana duralumin ialah ringan dan kuat. Okey, kita tengok lagi. Okey. Kaca dan seramik digunakan menghasilkan jenis barangan dalam kehidupan kita. Namakan jenis kaca tersebut dan nyatakan satu ciri yang menjadikan dia sesuai sebagai radas makmal. Okey. Ini adalah kaca borosilikat. Okey. Okey, kenapa dia sesuai untuk jadikan radas makmal? Sebab dia tahan haba. Kan semua kaca tahan haba yang tinggi kan. Boleh bagi tahu tahan haba dan tahan bahan kimia. Macam tu. Okey. Goreng-goreng je sikit. Betul je. Tak salah pun. Okey. Saya letak kat mana Sekejap. Saya situ lah. Okey. Okey, B. Okey, produk seramik, pasu bunga, pinggan, jubi lantai, gigi palsu. Okey, kaji dan bina konsep seramik. Okey, awak kena buat bina konsep seramik ni, awak kena bagi tahulah. Okey, ciri dia apa? Contohlah kita letak ciri sepunya dan konsep sebenar. Okey, ni maklumat yang ada. Okey, awak kena bagi tahulah. Okey, ciri dia ketahanan haba dan tekanan yang tinggi. Okey, itu satu. Lepas tu awak boleh cakap lagi pasal lengai terhadap
bahan kimia. Okey, lepas tu awak boleh bagi contoh jubin, mangkuk. Ini maksud apa ni? Bina konsep seramik ni maksudnya awak letak semua maklumat yang ada. Okey, contoh seramik kan, ni contoh seramik. Awak bagi pula contoh bukan seramik, macam apa botol kaca, kelalang kun, pika. Okey, saya bagi laju-laju je Okey. Macam tu. Lepas tu awak bagi tahu sikit. Okey, seramik ialah bahan yang mempunyai ketahanan haba dan tekanan yang tinggi. Okey. Alright, itu sahaja. Lepas tu, apakah bahan yang digunakan untuk membuat pasu sesuai digunakan untuk membuat gigi palsu? Wajarkan jawapan anda. Okey, adakah yang kita buat untuk pasu ni sesuai untuk kita buat gigi palsu? Okey, kita kena faham yang ni. Okey, tidak sesuai lah. Okey, sebab pasu kan mudah pecah. Okey, sebab sekejap saya bagi tahu. Mula kita kena bagi tahu tidak sesuai. Okey. Seramik kerana apa? Kerana seramik yang buat seramik untuk pasu dia berbeza sifat untuk gigi palsu. Okey, itu. Lepas tu awak boleh bagi tahu seramik pasu bersifat keras dan kuat tetapi rapuh. Nampak mudah pecah. Okey, seramik gigi palsu pula dia keras, kuat dan lengai. Terhadap bahan kimia. Ini yang penting. Terhadap bahan kimia. Lengai terhadap bahan kimia. Okey, itu sahaja. Okey, mind map ni awak boleh buat sendiri kalau awak nak study sendiri. Okey, kita pergi kepada kita pergi kepada modul 7. Okey, modul 6 ni nanti lepas cuti baru kita buat. Okey, sekejap saya cari dulu. Okey, kita tengok modul 7 ni. Okey, sekejap Okey, tuliskan pemerhatian kepada kedua-dua. Okey, kita tengok Okey, jadual 2 menunjukkan satu eksperimen. Okey, saya tandakan sekali lah. Okey, jadual 2 menunjukkan satu eksperimen yang dijalankan untuk mengkaji kesan cahaya terhadap pertumbuhan mikroorganisma. Satu keping roti disimpan dalam keadaan manakala satu lagi diletakkan di bawah cahaya. Okey, satu disimpan dalam gelap, satu lagi disimpan dalam cahaya. Okey, awal eksperimen sama je dua roti ni. Selepas 3 hari yang dalam gelap ada tompok-tompok yang dekat ni still putih kan. Okey, ni kita just tanda-tanda je lah kan. Okey, ni macam ada tompok, yang ni macam tak ada tompok. Okey. Alright, kita tengok dulu. Tuliskan pemerhatian. Okey, bila dia cakap pemerhatian, maksudnya apa yang awak nampak. Pemerhatian ni apa yang awak nampak. Okey, apa yang awak nampak kat sini? Okey, awak nampak ni. Awak nampak ni kan, dia ada tompok-tompok. Okey, ceritalah kat dalam tu. Cerita. Contoh lah, kita cerita roti
roti yang diletakkan di tempat gelap. Okey, ada tumpuk. Okey, ada tumpuk hitam. Mana color? Boleh lagi tambah. Mana color roti yang diletakkan di bawah cahaya, tiada tumpuk hitam yang dikenakan pula dah, yang kelihatan. Okey, itu je. Okey, pemerhatian ni awak bagi tahu je apa yang awak nampak. Okey. Alright, lepas tu kita ada lagi berdasarkan jadual 2, apakah tumpuk-tumpuk hitam tu? Okey, apa benda tu? Okey, awak boleh cakap pertumbuhan bakteria lah. Pertumbuhan bakteria. Okey. Nyatakan satu inference. Inference ni sebab. Okey. Sebab kenapa dia jadi tumpuk-tumpuk hitam tu. Kan dia dah bagi tahu satu keping roti. Okey, kita kena bagi tahu nyatakan pun boleh ubah bergerak balas. Okey. Ini nyatakan satu inference, awak boleh cakap tentang kehadiran nutrien. Sorry. C. Okey, kulat tumbuh. Okey. Sini awak boleh cakap pasal kulat juga ni. Sekejap saya silap. Okey, kulat. Okey, kulat tumbuh. Okey. Kulat tumbuh di atas roti. Kerana ianya berada di tempat gelap. Okey. Okey, itu awak punya inference. Okey, kita tengok lagi. Berikan satu hipotesis. Okey. Awak boleh cakap kulat tumbuh apabila roti disimpan. Okey. Hipotesis ni awak punya andaian. Okey, di tempat gelap. Okey. Nyatakan pun boleh ubah bergerak balas. Okey, apa yang dia bergerak balas? Apa yang kita perhatikan? Okey, roti lah kan. Roti tu menjadi tumpuk-tumpuk hitam kan. So kita boleh cakap pertumbuhan kulat di atas roti. Itu je. Okey. Alright, itu sahaja. Okey, kita jumpa minggu depan.